KPM. Hello, ini Puan Mariam ke? Ya, saya Puan Mariam. Apa khabar? Khabar baik. Saya nak tanya, kali ni berapa banyak jenis baju Puan ada? Oh, saya ada 30 jenis. Ada blouse, seluar, kain dan juga baju pasang. Banyak tu. Nanti tolong email butiran lanjut ya. Saya akan buat pesanan melalui email juga. Baiklah, Puan. Cuma ada satu perkara nak saya cadangkan. Boleh? Boleh tak saiz S tu dibesarkan sedikit? Di sini kami utamakan hak pengguna. Jadi ramai pelanggan pulangkan sebab tak muat. Kami banyak rugi. Okey, baiklah. Kami akan ikut cadangan Puan. Terus bersama kami berkongsi pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan di Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya untuk slot menengah atas 1 jam ini, kita nak bawakan pemerhatian murid-murid yang berada di slot menengah atas untuk kita ikuti satu lagi mata pelajaran yang amat menarik untuk pembelajaran hari ini. Mata pelajarannya adalah ekonomi. Dan apa agaknya topik yang akan dibawakan untuk sesi 1 jam ini? Sebelum itu, apa kata kalau saya kongsikan serba sedikit maklumat berkenaan dengan guru penyampai kita untuk hari ini? Silakan. Itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita pada hari ini, mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan 28 tahun. Saya nak perkenalkan dan mengalu-alukan kehadiran Puan Malisa Zainul, Guru Ekonomi Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru, Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Rina. Wah, seronok sangat dapat bersama cikgu hari ini untuk kita ikuti satu lagi pembelajaran yang menyeronokkan berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi. Tapi sebelum tu cikgu, seperti biasa, kita nak mulakanlah dulu dengan pematuhan SOP walaupun di dalam studio. Saya nak jemput cikgu untuk pertama sekali mensanitasikan tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Seperti biasa, ini kelaziman ataupun rutin harian yang akan kita lakukan. Anda di rumah juga perlu sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Memakai pelitup muka, pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter bila berada di tempat awam. Dan yang pastinya juga untuk pembelajaran hari ini cikgu, untuk topik yang saya percaya mungkin ada perkaitannya dengan perbualan tadi. Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak minta izin cikgu dulu? Kita nak berkenalan lah dengan murid-murid dulu. Silakan. Untuk sama-sama memeriahkan pembelajaran hari ini. Boleh cikgu? Ya, silakan. Okey, nampaknya dah bersedia 5 murid-murid secara dalam talian hari ini. Juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Yang pertamanya, mari kita berkenalan dengan Max Laren. Hai Max Laren, boleh kenalkan diri anda? Hai, selamat sejahtera Kak Rina, selamat sejahtera Cikgu Malisa. Nama saya Max Lera Leona, anak Nicholas. Saya bersekolah di SMK Bandar Baru, Sungai Buloh. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita nak bersama berkenalan dengan Syakila. Silakan. Assalamualaikum Kak Rina. Assalamualaikum Cikgu Malisa. Saya Syakila Salsabila binti Basori dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Wah, nampaknya dah bersedia ya Syakila untuk belajar hari ini. Seterusnya kita ada Nur Faiza. Silakan. Assalamualaikum Kak Rina dan Cikgu Malisa. Saya Nur Faiza binti Mak Sanusi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada adik Anwar. Silakan Anwar. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Kak Rina. Salam. Nama saya Anwar Hakimi bin Abdul Rahim. Saya daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baik, terima kasih. Seterusnya seorang lagi bersama dengan kita, Aliza. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Rina. Saya Aliza Binta Tono dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh.
Baik, terima kasih semua murid-murid yang pastinya bersemangat untuk belajar hari ini, termasuk juga murid-murid yang sedang menonton bersama kami untuk slot menengah atas dalam mata pelajaran ekonomi. Cikgu, baik, apa agaknya perkaitan perbualan antara dua wanita tadi dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini? Silakan cikgu. Ya, terima kasih Rina. Okey, baik, jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah globe kan? Jadi tajuk kita hari ini ialah globalisasi. Rina. Ya. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini berkaitan dengan perbualan mereka itu, iaitu tentang ciri-ciri globalisasi. Jadi apa yang mereka perbualkan itu semua ada mempunyai ciri-ciri globalisasi. Kita akan petik nanti dalam segmen yang selepas ini nanti. Baik cikgu, untuk tempoh 1 jam pembelajaran hari ini bersama dengan saya dan juga murid-murid, kita nak tahu jugalah apa agaknya yang akan dicapai, objektif sepanjang satu pembelajaran hari ini. Okey, baik. Okey, jadi hari ini kita belajar 6.1.1 menerangkan maksud dan ciri globalisasi. Ya. Yang 6.1.2 menerangkan operasi syarikat multinasional. Yang 6.1.3 menganalisis faktor penggalak globalisasi dalam ekonomi dari aspek peranan kerajaan serta teknologi komunikasi dan maklumat, pengangkutan dan pelancongan, Rina. Baik, ini antara objektif yang bakal dicapai oleh murid-murid sepanjang 1 jam pembelajaran hari ini. Saya pun teruja nak mulakan kelas hari ini, cikgu. Maklumlah, mengimbas kembali pengalaman sewaktu belajar ekonomi dulu. Tapi sebelum tu kita nak berehat sekejap, boleh? Boleh. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana ya. Kita nak bersedia untuk teruskan pembelajaran hari ini dalam mata pelajaran ekonomi. Topik yang dipilih oleh cikgu pada hari ini, globalisasi. Jangan ke mana-mana, selepas ini bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Pastinya khusus untuk murid-murid yang berada dalam slot menengah atas dah bersedia ke belum untuk bersama kami memulakan pembelajaran kita? Mata pelajarannya ekonomi. Topik yang dipilih hari ini adalah globalisasi. Baik cikgu, bila menyentuh tentang globalisasi, tadi cikgu ada mengatakan bahawa hari ini fokus kita nak tahu apa ciri-ciri globalisasi. Tapi sebelum tu mungkin cikgu nak terangkan terlebih dahulu tentang apa sebenarnya globalisasi ni, cikgu. Ya. Terima kasih Rina. Baik. Okey, anak-anak murid yang di rumah dan juga dalam Meet, kita nak tahu dulu apa dia maksud globalisasi. Okey, baik. Jadi maksud globalisasi ialah proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara tanpa sempadan. Okey Rina, saya terangkan dululah interaksi itu apa dia. Mengikut Kamus Dewan Interaksi ni maksudnya ialah perhubungan antara satu sama lain. Dan integrasi ini adalah percampuran. Dah bercampur aduk dah. Jadi maknanya apabila manusia ataupun firma, syarikat dan juga kerajaan dah bercampur aduk dan berhubung antara satu sama lain dalam sebuah dunia, dunia yang dekat dalam globe ni kan, tanpa sempadan, maknanya telah berlakunya globalisasi. Itu dia. Okey. Baik, jadi seterusnya kita tengok daripada perbualan tadi dua usahawan dan melalui gambar-gambar ni kita akan menggarap apa dia ciri-ciri globalisasi atau bukti-bukti telah berlakunya globalisasi dalam sesebuah
negara. Okey, cikgu. Baik, tadi saya perkenalkan dululah tadi. Firma yang dari Malaysia tadi yang menelefon sebuah firma di Vietnam. Firma dari Malaysia tu ialah namanya Lee Cotton. Dia menjual baju ke beberapa buah negara Asia. Contohnya di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan sebagainya. Dan dia menempah pakaian dan baju-baju itu dari Vietnam. Firma di Vietnam. Jadi dekat sini dia telah membuka satu pasaran. Dia telah menyertai satu pasaran. Saya nak tanya anak-anak saya yang di dalam Meet hari ini. Okey, murid-murid dah bersedia. Agak-agaknya kan, apakah nama pasaran itu? Ada sesiapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, ataupun cikgu boleh pilih. Ya, dalam okey. kalangan murid-murid. Pak Iza boleh tak cuba jawab? Silakan Pak Iza. Boleh cikgu? Ya. Apa nama pasaran tu? Nama pasaran tersebut ialah pasaran baru ataupun global. Ya, very good. 5 bintang lah untuk Pak Iza hari Wah, ini. tahniah Pak Okey. Iza. Baik, jadi itu namanya pasaran baru. Jadi kalau kita tengok dekat gambar ni kan, Ya. kita nampak rakyat pelbagai negara menggunakan pelbagai bank perkhidmatan. Daripada pelbagai negara, dan bank atau perkhidmatan dari sesebuah negara itu beroperasi juga di negara-negara lain. Jadi inilah yang dinamakan pasaran baharu. Seterusnya kita nak pergi kepada ciri yang kedua. Baik, kita petik balik semula tadi dialog ataupun perbualan antara dua usahawan tadi kan? Ya. Okey, dia mengatakan bahawa dia nak menjual pakaian itu pelbagai jenis dan sebagainya itu. Jadi dia ni tadi, usahawan dari Malaysia Lee Cotton ni tadi adalah satu peserta yang memainkan peranan dalam globalisasi. Baik, saya nak tanya, adakah murid yang di rumah boleh jawab? Apakah ciri yang kedua? Siapakah firma Lee Cotton itu? Okey. Kalau tadi Pak Iza dah jawab, siapa yang nak kedua jawab? ni, Seterusnya. siapa yang berani untuk jawab? Ya, Hakimi, silakan. Silakan Hakimi. Mereka adalah peserta baru. Ya, very good. 5 bintang juga untuk Hakimi. Tahniah. Okey, jadi nama firma Lee Cotton ini adalah peserta baru. Nama. Jadi dia adalah syarikat yang beroperasi dan telah mendominasi pasaran global. Maksud mendominasi ni, Rina, dia punya jenama ada di beberapa negara lain. Secara serentak ke, cikgu? Dikenali, ya, dikenali. Okey? Kita ada banyak sebenarnya jenama global kan sekarang. Betul, cikgu. Jadi itulah dia namanya peserta baru, ciri yang kedua. Baik. Nah, kita pergi ciri yang ketiga. Daripada dialog itu tadi, kita dengar dia kata, okey, boleh tak hantar order ataupun senarai produk yang you ada, senarai baju you ada melalui email. Dan dia kata, saya juga akan menempah melalui email. Dan perbualan mereka tu juga adalah sangat mudah, iaitu hanya dengan mengangkat telefon bimbit sahaja terus sampai ke Vietnam. Betul, cikgu. Tak payah pergi Vietnam. Jadi, saya nak tanya murid-murid di rumah yang dalam Meet ni. Murid di rumah juga boleh cuba jawab. Teka-teka. Apakah nama ciri yang ketiga ini? Berdasarkan apa yang diterangkan oleh cikgu tadi. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Ya, Max. Okey. Nama dia komunikasi baharu, cikgu. Apakah komunikasi baru itu? Menggunakan apa? Internet, cikgu. Ya, very good. Bagus, Max. 5 bintang ni, Max. Okey. Hebat anak murid cikgu. Komunikasi baru namanya, Rina. Okey, cikgu. Kalau dulu kan, Rina, kita tengok, saya lah ada adik belajar di UK dulu kan, nak telefon tu, kita kena dulu bagi tahu pukul berapa nak telefon. Lepas tu bila telefon, 15 minit je berpuluh-puluh ringgit. Sangat mahal. Lepas tu kadang-kadang ada banyak gangguan, dengar OA lah dan sebagainya. Tapi sekarang tekan handphone je. Di mana? Arab Saudi ke, di Mekah ke, di Hong Kong ke, kita boleh telefon. Dengan murah dan dengan mudah. Betul, itulah dia komunikasi baru, memainkan peranan dalam globalisasi. Itu ciri yang ketiga. Ya. Saya nak tahu lah, cikgu, ciri yang keempat. Ya.
Tapi tadi Rina, cikgu terlupa pasang ni lah. Okey. Peserta baru ni. Nanti kan tengok gambar tak tahu pula apa ciri kan? Ini okey. peserta baru. Baik. Maknanya ini adalah firma Lee Cotton ni tadi. Baik. Seterusnya yang kita sedang bincang, komunikasi baru. Melalui internet, kita boleh email, kita boleh bercakap telefon dan sebagainya. Betul, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, ciri yang keempat. Berdasarkan dialog tadi, kalau anak-anak murid di rumah dengar tadi, dia kata, boleh tak saya cadang saiz S tu besar sikit? Sebab dia kata pelanggan dia pulangkan balik saiz S. Dan dia terima, Rina. Ini adalah norma atau amalan baru, Rina, dalam globalisasi. Syarikat-syarikat seluruh dunia ni, dia menjaga hak asasi manusia. Jadi kalau tak muat, buat apa kita beli kan? Betul. Kita pulang balik. Jadi dia terima pemulangan itu. Jadi ini adalah dipanggil norma baharu. Okey. Itu ciri yang keempat, cikgu? Ya, norma baharu atau peraturan baru. Baik. Sebab Rina, kita bersaing. Kalau kita tak terima, nanti esok orang tak nak beli lagi barang kita dah. Persaingan sangat tinggi. Bukan saja dalam negara. Tetapi juga dengan firma di luar negara. Jadi, itu dipanggil norma atau peraturan baru. Tapi saya nak tambah lagi lah di sini, Rina. Beberapa norma baru yang lain. Kalau Rina perasan sekarang kan, orang asyik sekarang sedang memperjuangkan penjagaan alam sekitar. Betul lah, cikgu. Banyak NGO dan sebagainya kan menjaga alam sekitar, memperjuangkan, mengempen dan sebagainya supaya kita banyak pengeluaran kalau boleh menggunakan bahan-bahan yang terpakai buang, tidak memusnahkan alam, tidak menebang pokok-pokok hutan, tidak menjarah ataupun tidak membuka kawasan-kawasan hutan yang baru supaya kita nak jaga kehijauan. Okey, itu juga adalah norma baru, Rina, yang dipanggil penjagaan alam sekitar, atau mereka peka kepada persekitaran. Bukan saja meningkatkan dari segi hak asasi manusia, tetapi juga penjagaan alam sekitar termasuk dalam norma baru ni. Betul. Okey, tapi bagaimana pula, cikgu, dengan perluasan dari segi kapitalis dan sebagainya? Ya, betul. Jadi dekat sini, kalau tadi Lee Cotton boleh buka dekat Vietnam, boleh buka kat Indonesia, boleh buka kat mana-mana negara dia nak. Dia boleh masuk keluar ke sesebuah negara untuk menjalankan bisnesnya. Ini diterima oleh semua negara sekarang, Rina. Jadi ini dipanggil kapitalisme. Penyebaran kapitalisme ataupun penyebaran penswastaan. Penswastaan. Okey, faham, cikgu? Jadi itulah dipanggil norma atau peraturan baru. Jadi ini di sini tengok budak ni dia dokong bumi kita tu kan. Maknanya menjaga alam sekitar kita. Okey. Baik. Kita dah faham dengan cukup jelas, cikgu, tentang ciri-ciri globalisasi ini. Dan seterusnya, apa lagi yang penting untuk murid-murid ketahui tentang globalisasi, cikgu? Ya. Jadi sebelum kita nak pergi kepada tajuk yang lain, baik, kita akan membuat rumusan lah. Kita akan membuat rumusan iaitu tentang apakah dia ciri-ciri globalisasi ini. Boleh, cikgu. Jadi nombor 1 tadi saya kata ialah pasaran baru. Iaitu pasaran kalau zaman dahulu, Rina, pasaran dulu ialah kalau contohnya lah melalui iklan dalam TV sahaja atau radio sahaja kan. Kemudian kalau misalnya ada rombongan perdagangan Malaysia pergi ke UK, pergi ke Perancis, barulah orang kenal rendang dan sebagainya. Betul, kan? cikgu. Tetapi sekarang apabila diiklankan dalam internet sahaja, pasaran kita akan automatik satu dunia orang tahu rendang Malaysia tu apa dia. Betul. Jadi itu dia pasaran baharu. Baik. Kemudian kita ada yang kedua ialah peserta baharu. Jadi ada banyaknya pemain-pemain global ni. Istilah selalu dalam TV kan disebut pemain global ni kan. Mereka ni adalah syarikat-syarikat yang telah mendominasi produk-produk mereka ke seluruh dunia. Menjual produk mereka ke seluruh dunia dan mereka juga telah menghasilkan jenama global. Itu istilah jenama global. Okey, dan ketiga kita ada komunikasi baru. Komunikasi baru ini melibatkan internet lah. Jadi internet ni murah, mudah, cepat.
Pantas. Yes, pantas. Jadi itulah dia peranan dia menggalak atau menyemarakkan globalisasi. Dan yang keempat, norma atau peraturan baru, amalan baru. Jadi tadi kita contoh tengok hak-hak asasi manusia diutamakan. Yang kedua, penjagaan alam sekitar. Betul. Dan yang ketiga ialah dasar perluasan kapitalisme atau penswastaan, Rina. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada apakah faktor-faktor yang mendorong sebuah syarikat Lee Cotton ni tadi untuk menjadi syarikat multinasional ataupun untuk mendominasi pasaran global. Okey. Baik, seterusnya kita tengok selepas 10 tahun. Firma Lee Cotton Malaysia ni adalah firma induk. Kemudian firma Lee Cotton Vietnam adalah cawangan. Dia dah buka, dia berkembang di cawangan Vietnam. Kemudian firma Lee Cotton Kazakhstan dan firma Lee Cotton Indonesia. Jadi daripada induk telah menjadi 3 cawangan di luar negara. Jadi Rina tahu tak apa nama syarikat firma Lee Cotton sekarang? Bila dia telah membuka 3 cawangan. Okey. Kalau dulu hanya di Malaysia, cikgu, tapi sekarang dah pergi Vietnam, Kazakhstan dan Indonesia. Sudah tentu Lee Cotton Malaysia ni dah menjadi multinational. Very good. 5 bintang juga untuk Rina. Terima kasih, cikgu. Okey, jadi sekarang firma Lee Cotton ni dah jadi syarikat multinasional. Syarikat yang maksudnya berada di merata-rata dunia dalam dunia ni. Jadi firma ini apakah menyebabkan dia daripada firma di Malaysia telah menjadi syarikat multinasional? Cikgu, sebelum kita nak kongsikan faktor yang menyebabkan firma Lee Cotton Malaysia ni menjadi syarikat multinasional, kita nak bawa murid-murid untuk berehat sekejap, cikgu. Selepas ini, kita nak tahu apa sebenarnya faktor yang mendorong sesebuah firma menjadi syarikat multinasional dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, pastinya dah tak sabar untuk meneruskan pembelajaran kita kan. Tapi sebelum tu nak tanya juga murid-murid yang berada secara dalam talian. Dah bersedia untuk sambung kelas? Boleh thumbs up sikit? Adik-adik? Okey, terima kasih. Cikgu, tadi seperti yang dijanjikan, cikgu akan terangkan antara faktor yang mendorong sesebuah firma itu menjadi syarikat multinasional. Silakan, cikgu. Terima kasih, Rina. Okey, kita sambung lagi. Tadi dah berkembang selepas 10 tahun, 3 cawangan dibuka di luar negara. Okey, satulah soalan saya kan. Untuk murid-murid dalam MIT ni tahu. Kenapa dia tak buka di Amerika Syarikat? Soalan kebat tu. Baik. Siapa nak jawab? Antara 5 murid bertuah ni, siapa nak jawab? Okey, terima kasih Syakila. Silakan. Mungkin sebab kos buruh mahal, cikgu, kerana Amerika merupakan negara yang maju dan taraf hidup penduduk yang tinggi. Very good. Boleh bagi 5 juga ni untuk Syakila ni. Tahniah. Kemahiran berfikir dia tinggi sebab dia tahu Amerika tu negara maju. So taraf hidup dia tinggi, Rina. Jadi tentu upah buruh dia tinggi. Betul, cikgu. Jadi kalau Rina nak berniaga, tentu nak cari negara upah rendah kan?
Dah tentu sebab kita nak memaksimumkan keuntungan. Ya, betul Rina. Jadi sebab tu dia tak buka di Amerika, jadi dia pilih 3 negara ni. Faktor lain juga di antaranya ialah kerana mungkin ada sedikit persamaan yang mana produknya itu akan terjual laris di 3 negara. Okey. Mungkin dari segi pakaian, kesesuaian pakaian dan sebagainya, kan? Baik. Okey, jadi kita tengoklah dekat sini apakah faktor-faktor yang mendorong firma menjadi syarikat multinasional. Wah, banyak faktornya cikgu. Ada 5, ada 6 sebenarnya. Tapi untuk soalan ini, kita tak sesuai yang ke-6. Nanti cikgu akan terangkan kenapa. Baik, jadi cikgu. hanya 5 ni adalah faktor yang menyebabkan Lee Cotton tadi membuka 3 cawangan itu. Okey cikgu. Bila saya pandang tentang faktor yang pertama, iaitu pasaran luas, saya terfikir, kenapa pasaran luas ini menjadi salah satu faktor yang mendorong firma menjadi syarikat multinasional? Bagaimana cikgu? Soalan yang bagus tu Rina. Saya tak nak jawab. Okey, siapa nak jawab soalan saya? Saya tujukan kepada murid MIT di rumah. Okey. Siapa boleh jawab soalan Kak Rina tu? Bantu Kak Rina, adik-adik. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Ya, siapa boleh? Dari segi pasaran luas. Kenapa firma Lee Cotton ni tadi Kak Rina kata nak membuka kerana pasaran luas tu? Siapa boleh jawab? Silakan. Okey, silakan Aliza. Silakan Aliza. Produknya akan dijual dengan banyak dan firma tersebut dapat memaksimumkan untung. Okey, very good. 5 bintang Aliza. Itu je jawapannya Kak Rina. Barulah saya jelas kenapa pasaran luas ni menjadi salah satu faktor cikgu. Terima kasih Aliza membantu Kak Rina hari ini. Jadi bila pasaran luas, maka permintaannya tinggi. Betul. Jadi keluaran tu akan dikeluarkan dengan banyak. Bila banyak keluaran, banyaklah untung. Betul cikgu. Okey, baik. Yang kedua, so kita tengok ini dia penerangannya. Dia dekat situ ramai pengguna Islam. Mungkin pakaian yang dikeluarkan ni ala-ala Islam lah kan. Jadi permintaannya banyak. Jadi untung pun meningkat. Baik. Seterusnya, okey, buruh murah. Okay, kita tanya dekat dalam MIT murid kita ni dan keluar rumah yang di rumah tu pun berfikir juga. Adakah jawapan nanti sama ke tidak dengan jawapan MIT? Kita tengok. Siapa yang boleh bantu saya? Mengapa upah buruh ini mendorong syarikat untuk menjadi syarikat multinasional? Silakan. Saya cikgu. Ya, Kimi, silakan. Silakan. Bila kos buruh murah, jadi kos pengeluaran pun murah. And dia punya untung pun boleh maksimalkan. Okey, terima kasih Hakimi. Baik. Bila buruh murah tadi seperti mana yang Amerika Syarikat tadi kan? Betul cikgu. Kita dah terangkan. Buruh murah, maka dekat sini akan menyebabkan kos pengeluarannya rendah. Bila kos pengeluaran rendah, untung meningkat. Betul je cikgu. Okay. Dia firma ni kan Rina, apa-apa pun nak untung je. Betul. Untung. Sebab itu matlamat firma. Baik, faham cikgu? Okey, yang ketiga, pengangkutan murah. Baik. Murid-murid di rumah, cuba fikir, apa kaitannya pengangkutan yang murah dengan faktor firma itu nak buka syarikat multinasional? Apa kesan pengangkutan murah kepada syarikat multinasional? Okey, silakan yang di dalam MIT kalau ada yang nak mencuba jawab. Okey. Okey, Faiza. Silakan Faiza. Kos pengangkutan boleh jadi murah bila produk yang dikeluarkan di negara yang sama serta dijual di negara yang sama. Jadi pengangkutan akan jadi lebih rendah lah. Hal ini kerana jarak pengangkutannya yang lebih dekat dan tempoh pengangkutan yang lebih singkat. Okey, 5 bintang untuk Faiza. Bagus. Jelas. Baik. Jadi dekat sini Rina, contoh tadi dia buka di Kazakhstan. Ya. Okey? Kalau dari Malaysia, kita buka, kita buat produk, kita hantar Kazakhstan berapa jam perjalanan. Jauh perjalanan. Berapa banyak kosnya pula. Sangat tinggi cikgu. Jadi dia buka cawangan di Kazakhstan. So di Kazakhstan dan dijual juga di Kazakhstan. Jadi hanya dalam negeri sahaja. Jadi tidak melibatkan kos yang tinggi dan jarak yang dekat, cepat sampai. Ya Rina, jadi itu adalah sebab mengapa firma nak buka syarikat multinasional, ya. Okey, jadi dekat sini tengok jaraknya dekat,
kos pengeluaran rendah, untung meningkat. Itu yang penting, cikgu. Rina boleh jadi seorang syarikat usahawan syarikat multinasional. Amin. Yang seterusnya, cikgu. Okey, Buruh cekap. Buruh cekap ni. Macam mana buruh yang cekap ini boleh mendorong firma untuk membuka syarikat multinasional? Silakan yang di rumah cuba. Okey, dan yang di Meet juga. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Buruh yang cekap. Boleh angkat tangan. Baik, sekarang cikgu cakap, buruh yang cekap ni maksudnya buruh tu apa? Di sini, apakah nama buruh yang cekap itu? Buat baju. Apa nama bagi orang yang buat baju? Silakan, siapa boleh? Pak Izzah, siapa nama orang yang buat baju? Buruh buat baju. Silakan. Apa nama buruh orang yang buat baju ni? Kita panggil dia apa? Orang yang buat baju ni kita panggil selalu apa? Kita tempah baju tu kat siapa? Pada pembekal. Pembekal, tapi pembekal tu baju yang dah siap. Ini orang yang membuat baju itu. Apa nama buruh yang membuat baju itu? Menjahit baju itu. Apa dia? Selalunya kita panggil? Tukang jahit. Tukang jahit. Very good, Pak Izzah. Okey? Tukang jahit. Maksudnya tukang jahit ini bukan semua negara ada tukang jahit yang bagus, Rina. Jadi kalau kita tengok Indonesia memang terkenal sebagai tukang jahitnya kan. Tukang jahit telekung, tukang jahit songkok dan sebagainya. Betul, kan. cikgu. Begitu juga Vietnam. Dia ramai ada buruh yang mahir dalam menjahit. Dan juga Kazakhstan, sebab budaya Kazakhstan ni adalah menjahit, membuat permaidani dan sebagainya. Jadi di sini dia buka di tiga-tiga negara tu sebab ada kelebihan, buruh-buruh mahirnya ramai. Okey. Kalau misalnya dia buka di negeri India, mungkin susah sikit nak jahit baju-baju jenis macam kita. Faham? Jadi sebab tu dia buka di negara-negara Vietnam, Kazakhstan dan Indonesia. Okey, cikgu. Jadi di sini apa dia punya kelebihannya? Bila buruh mahir, dia itu negara-negara yang ada budaya menjahit ni banyak buruh. Betul. Jadi bila buruh mahir, produknya berkualiti, jahitannya cantik. Kan? Cepat siap, laju jahit dan akan meningkatkan produktiviti syarikat itu. Jadi penting, Rina, syarikat ni kalau ada produktiviti, sebab produktiviti ni boleh meningkatkan untung. Baik. Okey. Baik, yang terakhir. Ini ada sedikit istilahnya. Tidak ada tarif. Tarif. Jadi dekat sini, tarif kita dah belajar iaitu sekatan perdagangan antarabangsa sejenis cukai import, Rina. Jadi apa kena-mengena bila tidak ada cukai import dengan firma nak membuka syarikat multinasional? Silakan. Siapa yang di rumah, cuba cari jawapan dan dengar jawapan murid-murid dalam Meet. Silakan, siapa nak memberi komen? Okey, terima kasih. Hakimi, silakan. Hakimi, silakan. Cikgu, bila tak ada tarif, cikgu, produk yang dijual boleh jadi murah and permintaan diorang jadi banyak. Betul. Bila banyak permintaan, apa faedah pada syarikat? Untung banyak. Untung pun banyak. Very good, Kimi. Boleh bagi 5 bintang plus-plus lagi. Untung, Kimi. Okey, jadi dekat sini, kita tengoklah. Tarif ni, Rina, bila you import. Jadi contoh tadi kalau kita kata tak ada cawangan di Kazakhstan, baju orang Kazakhstan nak beli, dia kena import dari Malaysia. Jadi ada cukai import kena bayar. Betul. Cukai import ni ditambah dalam harga asal. Jadi harga mahal. Asal jadi mahal. Harga asal jadi mahal. Jadi dekat sini, bila tak ada cukai, harga produk akan jadi murah. Tadi disambung oleh Hakimi. Bila murah, dia kata maka untungnya permintaan akan naik dan untung pun akan meningkat. Itulah dia. Jadi tidak ada tarif ini memang digemarilah oleh sebuah syarikat multinasional sebab boleh meningkatkan untungnya. Baik. Jadi kita rumuskan ada 5 pasaran luas, buruh murah, pengangkutan murah, buruh cekap, tiada tarif. Tapi kita ada lagi satu sebenarnya, Rina, tapi tak berkaitan dengan Lee Cotton. Contohnya kalau misalnya Rina adalah syarikat membuat minyak wangi. Nak ambil ekstrak atau pati minyak daripada bunga-bunga. Bunga-bunga tu tak ada kat Malaysia. Faham?
mahal lah kan? Tentu. Nak import. Jadi bila kos import mahal parti bunga tu, jadi kos pengeluaran Rina tinggi. Betul, bila cikgu. kos pengeluaran tinggi, untung sedikit. Jadi Rina tak mau ni. Jadi Rina pergi ke negara-negara yang menghasilkan bunga-bunga banyak. Okey. Contohlah kita kata bunga tu apa kat mana misalnya. Kat Jepun bunga banyak, sakura dan sebagainya kan. Ya, cikgu. Jadi dia buat parti kat situ. Jadi bila buka cawangan di Jepun, parti tu tak payah import. Parti bunga tu hanya dapat daripada dalam negara. Jadi kos pengeluaran Rina turunlah. Faham. Jadi bila kos turun, untung pun meningkat. Jadi di sini bila melibatkan sumber atau bahan mentah yang fragile ataupun yang tak tahan lama. Okey. Ataupun yang memang unik. Bahan-bahan mentah yang unik macam tu, memanglah kita akan buka di negara yang mempunyai kelebihan bahan mentah itu. Okey, faham cikgu. Jadi ada 6 lah tu kan. Tapi untuk Lee Cotton yang sesuai hanya 5 sahaja. Okey, seterusnya Rina. Ya. Dah habis kepada menjadi syarikat multinasional. Kita nak tengok sekarang bagaimana peranan kita, peranan kerajaan, firma boleh menggalakkan globalisasi. Dah cikgu. Bagaimana kita boleh mempercepatkan lagi globalisasi, menggalak, merancakkan globalisasi negara kita. Okey. Jadi dekat sini faktor menggalakkan globalisasi yang pertama Rina, peranan kerajaan. Peranan kerajaan. Jadi kita cuba tengoklah soalan inilah ya, soalan ni untuk budak-budak yang di rumah, cuba cari jawapannya dan kita banding nanti dengan rakan-rakan kita di dalam Meet. Bagaimanakah dasar percukaian kerajaan boleh menggalakkan globalisasi? Silakan yang dalam Meet, anak-anak murid cikgu boleh cuba. Ya, Max nak cuba cikgu. Silakan Max. Kerajaan Malaysia memberikan bantuan keuangan ataupun insentif kepada agensi pelancongan. Dengan insentif ini, agensi pelancongan dapat menyediakan laman web bagi memudahkan pelancong. Maka semakin ramailah pelancong akan datang ke Malaysia. Ya, betul. Baik. Bagus. Itu adalah dari segi peranan kerajaan, dari segi menggalakkan sektor pelancongan kan. Jadi itu juga pelancongan juga boleh menggalakkan globalisasi. Baik. Jadi dekat sini jawapan yang seterusnya ialah dekat sini dasar percukaian yang longgar. Bila longgar Rina, maknanya cukai itu dikenakan lebih rendah. Atau memberi insentif pelepasan cukai. Kita tak beri kelepasan pada dia, tak payah bayar cukai. Untuk beberapa tempoh. Contohnya kita bagi taraf perintis. Kalau kita kata perintis, maknanya orang yang awal kan? Betul. Jadi kalau kita nak tarik pelabur asing, kita bagi mereka taraf perintis, maknanya siapa yang masuk awal-awal, 3 tahun pertama kita kecualikan cukai. Jadi kalau Rina nak masuk ke, nak melabur ke tak melabur? Mestilah nak melabur cikgu. Sebab dapat polisi mesra perniagaan. Itu adalah dasar liberalisasi sekarang ni ya, nak menarik pelabur asing masuk. Jadi bila dasar percukaian yang longgar, ada insentif, ada taraf perintis, maka akan menggalaklah firma multinasional masuk ke dalam negara. Itu adalah peranan kerajaan kerana cukai-cukai ini dikawal oleh kerajaan. Okey. Kita tengok pula yang kedua. Okey. Faktor menggalak globalisasi kedua, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, baik. Jadi dekat sini soalan kita petik sekarang ni daripada bagaimana kerajaan menggalakkan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu My Digital. Memacu pelaksanaan 5G. Ni nak menggalakkan 5G. Bagaimana usaha tersebut menggalakkan globalisasi? Silakan yang di dalam Meet untuk menjawab. Murid-murid ada yang nak jawab? Okey, Pak Izzah, silakan. Cikgu, bila internet lebih laju, maka maklumat akan sampai dengan lebih cepat. So, dia akan meningkatkan inovasi industri tempatan. Ya, betul. Very good. Okey, internet laju. 5 bintang tahu untuk Pak Izzah. Laju pantas dia kata. Internet laju pantas ni apa pula kebaikan? Pertukaran maklumat pantas. Ya. Kemudian contoh dia kata maklumat hasil kajian negara lain diguna untuk meningkatkan inovasi industri kita. Jadi bila barang-barang kita berinovasi, daya saing tinggi, kita boleh bersaing lagi di peringkat global. Menggalakkan globalisasi. Ya. Jadi dekat sini dia punya pelakon watak utama dia dekat sini ialah siapa? Internet. Okey, seterusnya
menggalakkan globalisasi juga iaitu infrastruktur pengangkutan. Ya. Okey. Bagaimana infrastruktur pengangkutan boleh membantu mempercepatkan globalisasi? Murid-murid dalam MIT boleh cuba jawab? Ada sesiapa Saya, nak cikgu. jawab? Okey, silakan Syakila. KLIA 2 menyediakan penerbangan tambang rendah. Apabila tambang rendah, tiket murah. Bila tiket murah akan menggalakkan pelancong luar negara ke Malaysia ataupun pelancong Malaysia ke luar negara. Jadi, keluar pelancong masuk ni tersebut dapat menggalakkan pertukaran budaya. Ya, okey. Terima kasih 5 bintang untuk Syakila. Baik. Infrastruktur pengangkutan ni kena dimajukan supaya dia boleh menggalakkan pelancong keluar masuk manusia. Kan tadi saya cakap integrasi tadi kan? Betul, keluar cikgu. masuk manusia. Contoh kita kata okey, dulu kita tak kenal pun ramen, kita tak kenal kimbap, kita tak samyang, kita tak makan topoki kan? Ya. Tapi sekarang kita dah makan kerana itu adalah kemasukan pelancong keluar masuk tu. Asimilasi budaya berlaku, cikgu. Ya, very good. Jadi dekat sini, bila keluar masuk manusia, bila integrasi berlaku, maka berlakulah percampuran budaya, bahasa dan sebagainya. Betul. Jadi, bagaimana kita boleh menggalakkan dari segi infrastruktur? Kita mewujudkan KLIA 2. Ya. KLIA 2 ni, kita tengok KLIA 2 ni menyediakan penerbangan tambang rendah. Ya. Besar peranan KLIA 2 ni. Tiket murah. Menggalakkan pelancong masuk. Dan kita pun pergi juga ke luar negara kan. Betul. Jadi keluar masuk manusia ni mempercepatkan globalisasi. Faham, cikgu? Ya? Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi pada yang terakhir, iaitu faktor yang menggalakkan globalisasi iaitu pelancongan. Ya. Apakah usaha Malaysia dalam menggalakkan pelancongan bagi meningkatkan globalisasi? Jadi dekat sini, cikgu pilih Max lah. Okey Max, cuba terangkan Max. Silakan, Max. Tadi saya cakap. Agensi kerajaan memberikan bantuan keuangan ataupun insentif kepada agensi pelancongan. Dengan bantuan ini, agensi pelancongan dapat membuat laman web bagi memudahkan pelancong. Maka pelancong semakin ramai datang ke Malaysia. Okey, laman web tu untuk apa tu? Nak mudahkan apa? Buat apa? So, Dia nak buat apa? Dia buka laman web tu dia nak buat apa sebenarnya? Nak datang Malaysia kena beli apa? penginapan. Lagi selain daripada penginapan, kita berenang je ke? Beli tiket. Ya. Beli tiket. Bagus Max. Okey Max. Okey, kita boleh bagi Max 4 bintang Max. Okey, jadi sekarang kalau Max nak jawapan tu 5 bintang, Max kena siap dengan contoh, dengan huraian yang lengkap. Okey, jadi di sini kita tengok bagaimana Malaysia menggalakkan pelancongan. Apa usahanya? Nombor 1, kerajaan beri insentif bantuan keuangan Rina kepada agensi pelancongan ni. Tambah sekarang dengan pandemik COVID-19 ni kan. Betul, cikgu. Banyak bantuan kerajaan kepada agensi pelancongan. Agensi pelancongan ni pula dia akan mengambil peluang menyediakan laman web. Untuk apa? Untuk pelancong ni mudah menempah tiket, hotel dan sebagainya. Jadi ini mewujudkan, ini akan menggalakkan pelancong masuk. Selain daripada itu, kita juga ada KLIA 2 sekali lagi. Tadi kita kata pengangkutan kan yang bagus. KLIA 2 sekarang ialah KLIA 2 menggalakkan juga pelancongan. Jadi dia ada pelbagai fungsi KLIA 2 ni sebenarnya dalam menggalakkan globalisasi. Jelas cikgu. Antara faktor-faktor yang telah pun cikgu sebut tadi iaitu berkaitan dengan pelancongan, peranan kerajaan, infrastruktur pengangkutan dan juga infrastruktur ICT. Dan saya percaya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga faham dengan penerangan daripada Cikgu Malisa. Kita nak berehat sekejap cikgu. Boleh. Selepas ini kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini dalam mata pelajaran ekonomi untuk slot menengah atas kita memberi fokus terhadap topik globalisasi. Dan macam-macam kita belajar hari ini. Ciri-cirinya, faktor yang mendorong dan juga yang menggalakkan globalisasi berlaku.
Baik cikgu, seterusnya apa lagi yang perlu murid-murid fahamkan tentang topik ini? Okey, jadi kita dah tengok faktor menggalak globalisasi. Cikgu ulang sekali lagi, iaitu pertama peranan kerajaan. Betul. Yang kedua ialah ICT. Betul. Yang ketiga ialah pengangkutan. Yang keempat pelancongan. Jadi bila empat-empat ni dia membantu kita menggalakkan globalisasi, maka globalisasi telah berlaku dan kita nampak banyaklah peserta baru, syarikat MNC ataupun multinasional yang telah wujud daripada negara kita dan yang dari luar negara masuk ke dalam negara kita. Okey, jadi sekarang seterusnya kita nak murid-murid saya rasa dah dapat sedikit sebanyak tentang perkara-perkara ini. Kita nak test. Kita ada test. Jawab soalan kebat, tapi cikgu tak lepaskan anda begitu sahaja. Cikgu akan memberi satu model bimbingan bagaimana menjawab soalan kebat. Soalan kebat ni biasanya Rina murid-murid dia takut sebab dia tak tahu nak tulis apa banyak-banyak kan. Tapi dengan model saya ini yang dinamakan model acok ni, dia akan boleh tahu selepas ni nak tulis apa, selepas ni nak tulis apa, selepas ni nak tulis apa. Okey. Jadi inilah dia panduan menggunakan model acok. Kenapa namanya acok? Sebab nanti kita akan tengok A tu ayat memulakan jawapan, C tu adalah cara. Sebab soalan yang saya nak tanya ni ialah tentang cara, faktanya ya. O tu oleh itu dan K tu adalah kesannya. Jadi dengan mengisi model acok ni, murid tak secara langsung telah menjawab soalan kebat dalam 5-6 ayat. Okey. Baik, kita tengok macam mana gunakan acok ni. Iaitu kenal pasti tajuk dulu. Bila dapat soalan, okey, kita kena cari apa tajuk tu. Yang kedua, kenal pasti kehendak soalan. Kehendak soalan ni tak susah. Kita tengok kata tugas. Jadi kat sini saya sempat hanya berkongsi untuk kata tugas tentang cara. Iaitu bagaimanakah kalau soalan tu berbunyi, bagaimana dia nak cara. Yang kedua, jelaskan cara. Itu of course lah. Terang-terang bersuluh. Yang ketiga, huraikan tindakan. Juga nak cara. Ataupun huraikan langkah. Juga nak cara. Juga. Jadi cari satu fakta. Baik, untuk kebat ni Rina, kita tak payah banyak fakta. Kita perlu hanya satu saja, tapi kita hurai secara mendalam. Dan terperinci lebih kurang 5-6 ayat. Jadi, bila cari satu fakta, kita isilah model. Tapi janganlah tulis dalam kertas jawapan SPM tu model tu. Model acok. Kita letaklah sebagai draft model tu, kemudian jawapan tu kita salin nanti. Okey Rina, kita tengok. Okey, di sini kebatnya adalah menganalisis. Apa yang dianalisis? Cara. Ataupun tindakan, ataupun langkah dan apa dia punya model? Acok. Okey, seterusnya. Ini soalannya Rina. Bagaimana anda sebagai ahli masyarakat boleh membantu kerajaan dalam menggalakkan globalisasi? Ini tadi kita tengok kerajaan lah, firma kan. Betul. Sekarang sebagai kita sendiri ni, ada tak peranan kita menggalakkan globalisasi? Jadi kita nak tengok ni tajuk ni daripada tajuk mana? Tadi kita belajar nombor 1, maksud globalisasi. Adakah ini tentang maksud? Tidak. Adakah ini tentang ciri globalisasi? Tidak. Sebab keywordnya ialah menggalakkan. Of course lah jawapannya daripada faktor yang menggalakkan globalisasi. Jadi tadi kita ada 4 cara, 4 faktor kan? Jadi apakah dia ayat mulanya? Okey, ayat mula kita ambil biasa daripada soalan lah. Macam BM kan? Okey, saya sebagai ahli masyarakat boleh membantu kerajaan dengan cara isi dalam kotak merah. Okey, kotak hijau kita isi huraian kepada fakta. Kotak kuning kita isi kesan. Kesan ya. Jadi kita tengok dulu apa dia punya cara atau fakta. Satu je kita nak tadi kan? Ya, betul. Okey, iaitu menggunakan alat maklumat dan komunikasi iaitu telefon bimbit. Alat teknologi maklumat dan komunikasi. ICT kan? Kita gunakan ICT. Okey. Jadi apa kesannya ICT ni? Kita balik kepada maksud tadi, kita boleh berinteraksi dengan manusia dan penduduk negara lain. Ataupun dengan firma luar negara. Ya, dengan cepat dan murah dan apa lagi satu tadi? Mudah. 3 tu kan. Kalau kita cakap dengan cepat je pun dah boleh dah cukup point. Kalau kata murah pun dah boleh dah. Kalau kata mudah pun boleh dah, ya. Jadi dekat sini ini adalah
datang daripada fakta ataupun tadi adalah faktor penggalak. Kita ambil satu ICT je. Lepas tu apa dia punya huraian kepada ICT membolehkan kita berinteraksi dengan mudah dan cepat. Baik, sekarang apa kesannya? Rina. Rina guna handphone buat apa? Dalam tu selalu tiap-tiap hari pergi browse tengok apa laman web apa. Apa Rina laman web apa? Okey. Kesannya saya dapat membeli produk luar negara yang berkualiti. Contohnya lah baju kulit. Kan memang terhad sikit kan dalam negara kita. Jadi kita cari. Tengoklah ke laman web luar negara kan. Okey, kemudian seterusnya kesannya lagi. Bila dapat gunakan baju kulit tu, saya dapat menggunakan jenama global. Ya. Jadi jenama global ni datang daripada mana? Syarikat multinasional tadi kan. Jadi tindakan saya ini telah menggalakkan globalisasi di Malaysia. Sebab keluar masuk barang, keluar masuk syarikat tu dan sebagainya kan. Jadi ini adalah cara untuk kita menggunakan model acuk. Jadi cikgu naklah anak-anak murid yang di rumah cubalah mahirkan diri menggunakan model acuk ini. Saya yakin jika anda guna, sekurang-kurangnya anda boleh dapat kepada tahap 2 sekurang-kurangnya, iaitu antara 4 ke 6 markah sekurang-kurangnya lah. Tapi kalau detail begini kesannya sampai 3 lapis, 4 lapis, boleh dapat sampai tahap 3 iaitu antara 7 ke 9 markah. Pembelajaran yang sangat menyeronokkan hari ini cikgu. Banyak ilmu yang bermanfaat yang mudah difahami dalam topik globalisasi. Sedar tak sedar kita dah sampai kepada penghujung kelas kita hari ini cikgu. Kalau boleh sebelum undur diri kita nak dengarkan rumusan daripada cikgu. Silakan. Okey, jadi sebagai rumusannya tadi kita dah belajar tentang maksud, tentang ciri, kita dah belajar tentang apa faktor mendorong syarikat menjadi syarikat multinasional dan apa faktor menggalakkan, dan kita sendiri dah terlibat dalam globalisasi. Baik, saya memetiklah sedikit daripada artikel Tun Ahmad Sarji berkaitan bagaimana warga Malaysia ni menghadapi globalisasi. Yang pertama dia kata kita perlu bersedia dengan perubahan maklumat. Kita kena alert, peka selalu dengan perubahan maklumat terkini kan, sebab maklumat itu boleh mengubah dan boleh menaikkan status seorang sama ada lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan maklumat sahaja. Okey, yang kedua dia kata kita perlulah mempunyai visi dan misi yang jelas dalam apa juga bidang yang kita buat. Yang ketiga dia kata kepelbagaian bahasa. Bila kita mempunyai kepelbagaian bahasa, kita mempunyai kelebihan dalam globalisasi. Dan yang keempat Rina, terakhir sekali, kita perlu dia kata mempunyai daya runding yang baik. Bila kita membuat perniagaan dengan orang luar negara dan sebagainya kan, mesti kita mempunyai daya memujuk, daya perundingan yang baik, sebab orang-orang inilah yang akan menjadi pemain globalisasi. Baik cikgu, faham sangat dengan topik pembelajaran hari ini. Tetapi untuk latihan pengukuhan kepada murid-murid ini, bagaimana cara untuk mereka mendapatkannya cikgu? Okey, baik. Saya menyarankan supaya murid-murid ini melayari laman web Sumberku. Sebab dalam tu telah diupload pelbagai kuizis, latihan, esei dan sebagainya. Supaya kita boleh meningkatkan lagi kita punya penguasaan tentang tajuk ni Rina. Baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Malisa Zainul, Guru Ekonomi Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh untuk ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada murid-murid secara dalam talian. Lambai sikit. Kita ada Max, kita ada Syakila, Pak Izzah, Anwar dan Aliza. Terima kasih atas respon yang sangat baik untuk pembelajaran hari ini. Juga untuk murid-murid yang menonton di rumah. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dapat dikongsikan bersama melalui topik globalisasi. Saya Hazrina Kasim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Didik TV KPM.
KPM